Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar rancangan Al-Bayun Al-Quran yang dimiliki Allah sekalian. Kita masih lagi bahagian pertama daripada surah Luqman yang tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir. Tolong buka pada jilid ke-7 muka surat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Inilah ayat-ayat Quran yang mengandungi hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Iaitulah mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat tunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita masih lagi melihat kepada keindahan struktur yang awal ni dan kaitannya dengan sifat ataupun wacana yang akan kita masuki dalam kes melibatkan insan pilihan, manusia hebat yang telah pun dinobatkan sebagai ketua para murabbi ini dalam konteks mendidik anak, iaitu Sayyidina Luqman AS. Telah saya uraikan kepada tuan-tuan bahawa dalam ayat ini Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Ini hakim kalau kita lihat dia merujuk pada banyak makna lah. Dalam tafsir Kasyaf perkataan hakim ini merujuk pada dzil hikmah ataupun dia merujuk pada wasaf bi sifatillahi azza wa jal al isnadil majazi. Ini hakim ini adalah merujuk kepada sifat Allah SWT yang telah pun mewariskan, memberikan Al-Quran ini kepada manusia. Bayangkan tuan-tuan pernah fikir tak bahawa Al-Quran ini merupakan satu secara harfiahnya merujuk pada bacaan yang mencapai kepada puncak kesempurnaan dan juga kebijaksanaan. Jadi Al-Quran Al-Karim berarti bacaan yang maha sempurna, maha mulia. Perasan tak tuan-tuan sebut Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim? Ini bacaan yang maha sempurna. Jadi maha mulia dan maha sempurnanya bacaan ini agaknya tidak hanya dapat difahami oleh pakar, tapi juga oleh semua orang yang menggunakan sedikit daripada fikirannya. Pernah kita belajar perkataan ya aqilun sebelum ni, bahawa tema Al-Quran ini untuk jadi orang beriman, kalau memiliki pengetahuan dan IQ yang tinggi itu sangat membantulah. Tapi penggunaan bahasa Al-Quran itu mudah untuk diucapkan, seperti kata Al-Imam Muhammad Tawali Syarawi dalam tafsirannya kepada ayat-ayat demikian, bahawa Allah menganjurkan kepada kita sebutan-sebutan yang mudah. Puji Allah sebut Alhamdulillah. Kalaulah tidak diajar kepada kita pendekatan pujian dalam bentuk kalimah yang ringkas seperti ini, tentulah seorang profesor ke universiti akan menulis berjilid-jilid buku untuk memuji Allah. Manakala seorang bawahan, mungkin seorang pemandu ke, seorang pekerja bawahan ke, mungkin orang yang kerja biasa-biasa ke, dia tidak mampulah untuk mengubah ayat yang indah sehingga jadi berjilid-jilid banyaknya macam profesor tadi. Jadi bila Allah memberikan panduan untuk pujian kepadanya semudah mengucap Alhamdulillah, sekarang tidak ada beza lah di antara orang bijak pandai dengan orang biasa. Yang membezakan mereka adalah ketakwaan, keikhlasan dalam mengucapkannya dan bilangannya. Tengok. Jadi kalau kita kaji, tidak ada satu bacaan pun sejak peradaban manusia ni ditulis 5,000 tahun yang lalu. Telah saya terang kepada tuan-tuan bagaimana Nabi Idris antara manusia pertama mengajar manusia menulis. Orang panggil Idris ni sebagai apa? Hermes, Hermes tu, yang jadi jenama ambil tangan terkemuka tu. Padahal itu merujuk kepada Nabi Idris sebenarnya dalam bahasa lama, tuan-tuan ni boleh kalau sekalian. Jadi kalau kita lihat, tak ada satu bacaan pun selain Quran yang dipelajari, yang diketahui sejarahnya, bukan sekadar secara umum, tapi ayat demi ayat, baik dari segi tahunnya, bila turunnya musim panas ke musim sejuk ke, malam ke, siang ke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan bacaan yang maha sempurna, yang maha mulia ni dipertandingkan, dimusabakahkan, dan yang menanginya pula bukan orang bangsa Arab pula tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada satu bacaan pun selain pada Quran yang dipelajari redaksinya. Bukan hanya dari sudut penetapan kata demi kata dalam susunannya serta pemilihan perkataan tersebut, tapi juga mencakupi arti kandungnya yang tersurat, yang tersirat, sampai kepada mukjizatnya, kesan-kesan yang timbulkan olehnya, dan sampai dipelajari satu daripada studi Al-Quran dalam Al-Quran dipanggil sebagai tafsir isyari dan sebagainya. Tengok tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Bayangkan, ini kitab yang dimaksudkan sebagai The Al-Hikmah. Jadi dia merujuk pada satu daripada sifat-sifat Allah, iaitu Al-Hakim, yang berarti kalau kita lihat Al-Hakim qailuhu, kata tafsir Kasyaf, bahawa ini merujuk kepada Allah SWT yang telah pun memberikan pedomannya dalam ayat yang dibacakan sejak 1400 tahun lalu. Siapa yang menjadikannya sebagai pedoman tidak akan sesat sampai bila-bila. Jadi dalam ayat ini dapat kita lihat bila Allah
Allah Ta'ala menyebut hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat ini merupakan pembimbing, pemandu dan pemberi rahmat. Kemudian Allah menyebut lagi sifat orang yang muhsin ini adalah alladzina yuqimunas salah. Ayat-ayat berikut ini merupakan posisinya sebagai penjelas yang memberikan description sifat dan juga ciri-ciri kaum muhsinin sebagai satu mulaan untuk menyentap perasaan kita, kerana nanti kita akan mengkaji lebih lanjut. Antara contoh yang diabadikan oleh Quran untuk kita pelajari adalah Sayyidina Luqman AS. Jadi orang yang dideskripsikan oleh Quran di sini yang sifat-sifat itu, mereka berada di atas puncak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, puncak pada keberuntungan. Sebab itu Allah menyatakan ulaika humul muflihun, dan telah pun kita pelajari perkataan muflihun dan perkataan aflaha. Aflaha perkataan falah yang merujuk kepada kerjaan seorang petani ataupun peladang, pekebun ke, yang memerlukan kepada proses untuk dia mencapai apa yang dihajatinya, apa yang diperlukan olehnya. Seorang belayam sebagai contohnya, bukan dia bela ini besok boleh sembelih, boleh jadi kaya raya terus. Dia menanam sayur di atas batasnya. Dia perlu membersihkan, menjirus air, memastikan jangan ada haiwan perosak. Ialah proses. Kerana itu Allah Taala menggambarkan bahawa dunia ni bukannya tempat untuk mendapat balasan. Ya, betul. Ada keadaannya manusia mendapat balasan di dunia. Kerana dalam kaedah yang dipegang oleh para ulama, innallaha akram an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang. Tidak mungkin dia mengemudiankan balasan untuk kamu di akhirat baru kamu dapat balasannya di dunia, tidak. Sedangkan kamu berurusan dengannya secara cash. Dia tidak akan balasannya di akhirat. Di dunia lagi dia beri balasan-balasan tentu yang kamu sedar atau kamu tidak. Tapi memang sebenarnya balasan itu diberikan. Namun demikian tidak menafikan dunia ni hanya merupakan daru ibtila, dia bukan daru jaza. Jadi orang beriman bila mereka melakukan satu ketaatan, perspektifnya adalah akhirat. Jadi mereka yang beriman ni mendirikan solat tepat pada waktunya, mengikut segala tata caranya, tuntutannya, wajibnya, sunatnya. Mereka juga membayar zakat kepada pihak yang berhak untuk menerimanya, dan ini semua adalah kerana keyakinan, keimanan mereka bahawa mereka akan melalui satu kehidupan yang baru di akhirat. Di situ ada penghargaan, ada ganjaran, ada balasan terhadap mereka melakukan kebaikan atau sebaliknya. Dan kita dapat lihat dalam penggunaan Quran di sini perkataan ulaika. Ini adalah mengisyaratkan kepada makna tingginya kedudukan, keagungan yang mereka perolehi. Kerana tidak ada satu keberuntungan melainkan satu keuntungan, kebaikan, kebajikan yang diperolehi hasil daripada amal salih yang dilakukan dengan penuh pengharapan kepada Allah dan mengharapkan balasan di negara akhirat. Jadi dalam ayat yang kita sedang bincang ini, boleh kita buat beberapa kesimpulan, iaitu sungguhnya ayat Quran sifatnya sangat solid, sempurna, kukuh, accurate, tak ada sebarang kecacatan padanya, tak ada sebarang kekurangan, tak ada sebarang bentuk contradiction. Jadi ayat-ayat ni merupakan satu konstitusi hidayah Rabbaniyah dan jalan untuk mencapai rahmat Allah SWT yang hanya akan diperoleh mereka yang bersifat dengan sifat ihsan. Ihsan ni telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu, iaitu dia sangat berkaitan dengan hak sesama manusia dan sangat berkaitan dengan rasa accountability kita terhadap Allah SWT. Jadi orang muhsin adalah orang yang beribadah, menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya. Walaupun dia tidak melihatnya, sungguhnya Allah pasti melihat. Dan juga muhsin adalah orang yang datang dengan bawa keimanan, menjauhi semua bentuk perbuatan syirik dan sifat inad, ini sifat angkuh, sifat sombong, menolak kebenaran. Ini sifat-sifat orang kafir yang akan kita pelajari dalam bab berikutnya ketika diturunkan, iaitu sifat seorang musuh Allah SWT yang telah pun berusaha untuk membawa penyanyi-penyanyi, membawa penghibur-penghibur datang di kalangan perempuan-perempuan hamba yang berwajah jelita untuk menari, menyanyi di hadapan umat Arab bagi memesongkan direction mereka, jangan ikut Muhammad tapi ambillah hiburan ini dan hiduplah kamu sebagai seorang yang mengikut hawa nafsu. Inilah dia manusia yang paling menderita di sisi Allah SWT. Lagi kita dapat lihat dalam bahagian pertama ni, antara sifat dan ciri khusus yang special bagi orang yang muhsin ini adalah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan meyakini hari akhirat dengan sebenar-benarnya. Orang-orang muhsin ini, hati dan akal mereka ni bersinar dengan manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempunyai komitmen, merasa tanggungjawab terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehinggalah mereka ni berhasil mendapat keuntungan dunia, kebahagiaan dunia juga akhirat. Jadi kita dapat lihat juga sebagai satu kesimpulan, ketika Quran memberikan description tentang sifat hikmah sesuai dengan tema surah Luqman yang akan kita lihat berulang kali, perkataan hikmah dan juga hakim ini disebut dalam surah yang mulia ini kerana berkaitan dengan insan, pilihan Allah yang Allah ceritakan tentang kejayaannya dalam pendidikan anaknya. Nanti kita akan lihat bahawa pembangunan dalam diri hamba yang ditekankan oleh si Luqman ini adalah berkaitan dengan tauhid dan meruntuhkan semua bentuk perbuatan syirik dan menceritakan sekali lagi tentang kewajipan keimanan pada hari akhirat, begitu juga kenabian, dan mengajak kepada sifat serta akhlak yang mulia seperti yang kita pelajari di surah Al-Hujurat yang lalu, yang memberikan penekanan terhadap adab dan juga akhlak sesama manusia, sesama Nabi dan juga orang beriman. Telah kita bincangkan panjang lebar, juga masih ada kaitan
dengan surah Luqman yang akan kita dalami lagi lebih lanjut selepas ini. Kemudian manusia diingatkan bahawa keimanan pada Allah ni mestilah berdasarkan kepada rasa rindu, rasa cinta, rasa faham, kerana Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya, perkara gaib, perkara nyata. Allah juga merupakan pemberi nikmat kepada hamba-Nya, nikmat yang melimpah ruah, dan setiap orang itu mendapat bahagiannya pada pengetahuan dan juga kebijaksanaan keadaan Allah untuk diberikan kepadanya, kerana perkara itu bersesuaian dengan dirinya. Jadi muslim-muslimat yang dikatakan pada awal surah Luqman ni kita dapat lihat bahawa Allah menggunakan perkataan ulaika ala huda. Ala ni menggambarkan bahawa kaum muhsin ini orang beriman yang berada pada klimaks keimanan ni, yang meyakini bahawa dalam segala tindak tanduknya Allah merhatikan itu. Mereka ni selalu berada dalam posisi yang paling tinggi berkat istiqamahnya menjalani segala tuntutan dan perintah daripada Allah SWT. Dari sudut yang lain, penegasan bahawa mereka ni berada di atas petunjuk yang memberikan kesan bahawa sifat-sifat terpuji yang mereka miliki adalah berkat anugerah hidayah Allah ke atas mereka. Jadi dia dipikulkan, diberikan, dilimpahkan, dianugerahkan buat mereka, kerana orang yang bersifat dengan sifat ihsan ni kita nampak dalam kehidupan barangkali dia dalam kesusahan kerana dia mengikut perintah Allah SWT. Dia tak boleh berpoya-poya macam orang lain, sedangkan orang lain enjoy kehidupannya. Dia kena jaga sembahyang-sembahyangnya. Bahkan pada hari Jumaat hadirnya ke masjid lebih awal daripada orang kebanyakan. Mungkin dia memilih untuk berjalan kaki pergi ke masjid, kerana sifat ihsan yang Allah anugerahkan ke atas mereka ini menyebabkan orang yang tidak bersifat dengan sifat demikian seolah-olah merasakan bahawa orang muhsin ini berada dalam kesusahan dia. Mungkin seorang muhsin ini mendapat ujian kematian anak contohnya, tapi dia bersabar. Mungkin seorang muhsin ini diuji oleh Allah dengan kehilangan peluang ataupun dia ambil rezekinya daripada orang yang tak bertanggungjawab, tapi dia bersabar. Maka sebab itu perkataan Allah ni adalah merujuk kepada dua maksud ni, berarti sama ada dia berada di atas kemuncak sifat-sifat yang istimewa seorang hamba Allah, ataupun segala satu benda itu diberikan oleh Allah kepadanya dan kita yang merhatikan merasakan seolah-olah dia terbeban dengan sifat itu, padahal tidak. Masya Allah, hebatnya penggunaan perkataan ala yang merujuk kepada isti'la kat sini rupa-rupanya mengandungi banyak makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi mereka, iaitu golongan muhsinin ini, menjadi sedemikian kerana hidayah Allah itu. Jadi seterusnya kita dapat lihat adanya penegasan bahawa Quran ini merupakan hidayah. Demikianlah ayat ini mempunyai kesaksian yang luar biasa dengan ayat yang berikut yang akan kita lihat pada kuliah yang akan datang, iaitu ayat ke-6, ayat ke-7. Dan lawan kepada hidayah ini adalah kesesatan. Dan lebih malang lagi, bahawa kesesatan itu bukan diberikan kepadanya ataupun diperoleh dengan mudah, dengan murah, tetapi dibeli. Bayangkan seorang yang ingin beli satu benda yang sepatutnya menambah nilai dalam kehidupannya terhadap satu kebaikan, tapi sebaliknya orang yang sesat ini membeli satu kesesatan itu, sudahlah kena keluarkan wang daripada diri sendiri, kemudian membeli pula satu benda yang merugikan dirinya. Inilah perumpamaan yang sangat malang bagi mereka yang tidak mengikuti hidayah Allah SWT. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.